Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua hari ini? Ustazah harap semuanya sihat dan dijauhi daripada segala penyakit. Baiklah, hari ini kita bertemu lagi dalam subjek pendidikan Islam tahun 5 yang bertajuk Syirik Merosakkan Akidah. Baiklah, murid-murid, apa itu syirik? Mari kita lihat bersama-sama. Sebelum tu kita lihat dulu objektifnya, ya. Pada akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama menyenaraikan dua jenis syirik yang terdapat di dalam teks. Yang kedua, murid boleh menulis sekurang-kurangnya 4 daripada 6 contoh syirik. Baik, kita lihat apa itu syirik, ya. Baik, syirik ni ada antaranya ialah menyembah berhala, itu menyembah benda yang bukan Allah Subhanahu Taala. Dia menyembah seperti patung, bulan, bintang. Itu adalah dinamakan syirik. Okay, perbuatan syirik yang kedua pula memuja jin dan syaitan. Buang ancak, puja-puja jin, itu adalah perbuatan syirik. Perbuatan yang ketiga mempercayai bomoh yang menggunakan sihir. Pergi jumpa bomo. Ustaz kata kena sakit, demam tak baik-baik. Ni mesti ada orang buat. Jumpa bomo. Baik, yang keempat, syirik tu juga kalau kita berdoa kepada makhluk selain daripada Allah. Kita memohon selain daripada Allah pun dikatakan syirik. Ini adalah jenis-jenis yang dikatakan syirik, ya. Baik, kita lihat pengertian syirik. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ya. Syirik boleh berlaku sama ada dengan iktikad, perkataan dan perbuatan. Apa itu iktikad? Iktikad ialah kepercayaan. Ya. Kita percaya lain daripada apa yang sepatutnya kita percaya. Contohnya kita percaya pada patung, kita percaya pada bomo, kita percaya kepada bulan bintang, lepas tu percaya pada telik-telik nasib. Itu dah ada syirik, ya. Okey, yang kedua dari segi perkataan dan juga perbuatan kita dah dinamakan syirik. Seterusnya, dalil nakli syirik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Suratul Baqarah ayat 22, surah yang kedua. Baik, janganlah kamu mengadakan sembahan-sembahan lain bagi Allah, sedangkan kamu semua mengetahuinya. Jadi kita tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Contohnya sembah patung, sembah bulan, sembah matahari, sembah busut. Itu dah dinamakan syirik, ya. Baik, hukum syirik pula. Hukumnya, hukum mensyirikkan Allah adalah haram, ya, dan dikategorikan sebagai dosa yang paling besar. Dosa yang tidak diampunkan oleh Allah kecuali kita bertaubat nasuh. Ingat, berhati-hati, ya, jangan sesekali kita mensyirikkan Allah, iaitu menyamakan Allah dengan benda yang lain. Baik. Seterusnya, syirik ada dua jenis. Yang pertama, syirik jali, iaitu mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan selain Allah atau menyembah selain daripada Allah. Baik, macam tadilah. Kita sembah patung, sembah berhala, itu adalah syirik. Okay, yang kedua, syirik khafi. Syirik khafi pula tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat beribadah atau melakukan sesuatu perkara kerana nak menunjuk-nunjuk. Contohnya, malam tadi aku bangun tahu tak solat tahajud. Itu dah dinamakan syirik. Jadi kita kena berhati-hati dengan perbuatan syirik kita, ya. Seterusnya, kesan syirik jali. Tadi syirik jali tadi apa dia? Menyembah selain daripada Allah, ya. Pertama, boleh membatalkan akidah, iaitu kepercayaan. Yang kedua, berdosa besar, ya.
Yang ketiga, dijanjikan azab yang pedih. Baik-baik di akhirat besok kita dicampakkan dalam api neraka jahanam. Itu kesan syirik jali. Bagaimana pula kesan syirik khafi? Baik, kesan syirik khafi ialah menghapuskan pahala amalan, mendapat dosa dan kemungkaran Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup tidak tenang walaupun kita kaya, walaupun kita banyak duit, kita sentiasa tidak tenang kerana kita suka menunjuk-nunjuk, terutamanya dalam amalan bersedekah. Jadi tak perlulah kita menunjuk-nunjuk. Baik-baik berhati-hati dengan kesan syirik tersebut. Seterusnya. Okey, ini adalah contoh syirik. Kalau syirik jali, pertama menyembah berhala, menyembah bulan, menyembah matahari dan lain-lain. Yang kedua, meminta doa dan pertolongan daripada kubur. Pergi kat kubur, bawa pulut kuning. Bawa makan sedap-sedap, letak kat kubur, kat usut. Atau orang mati atau selain daripada Allah. Minta kepada orang yang dah mati. Minta selain daripada Allah, pergi kat pantai. Bawa pulut kuning lah apa, mohon. Itu dah syirik, dinamakan buang acak. Baik, manakala syirik khafi pula ialah riak. Riak, contohnya kita melakukan ibadah, bukan semata-mata kerana Allah, dan melakukan ibadah kerana hendakkan pujian. Maka itu adalah syirik. Jadi dalam keadaan kita beribadah, kita kena berhati-hati. Baiklah, bagaimana cara kita nak menjauhi syirik? Okey, cara menjauhi syirik jali. Yang pertama, mendalami ilmu tentang Islam. Istiqamah, beribadah dan berdoa hanya kepada Allah. Yang ketiga, mentaati perintah Allah SWT dan Rasul. Jadi itulah ada cara untuk menjauhi daripada syirik jali. Manakala cara menjauhi daripada syirik khafi pula ialah melatih diri supaya ikhlas dalam melakukan sesuatu perkara. Menyembunyikan amalan kebajikan. Tidak perlu menunjuk-nunjuk, bersedekah, ambil gambar pun semua. Itu tak perlu ya. Yang ketiga, menghindari perasaan hebat dengan amalan yang dilakukan. Sebab apa? Bila kita menunjuk-nunjuk ni, kita rasa megah, berasa bangga. Bila rasa bangga, maka berlakulah perasaan syirik. Baik berhati-hati semua. Itulah dinamakan syirik. Jadi jauhilah perkara-perkara tersebut untuk menghindari diri kita daripada melakukan syirik. Baiklah, setakat itu saja dari saya. Dan kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.